Shalom semuanya. Shalom. Kita semua siap masuk ibadah raya pagi hari ini bersama-sama. Memuji menyembah Tuhan. Kita akan sama-sama perkatakan DNA gereja kita. DNA gereja kita adalah Restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Amin. Kita berada di tahun paradigma yang baru. Saya rindu melihat semua keluarga Mandarin Service hari-hari ini. Kita semakin masuk dalam keintiman sama Tuhan. Biar pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah raya. Boleh semua saling membuka video. Kita rindu melihat semua keluarga Mandarin setelah seminggu ini. Boleh saling memberkati. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Sebab Tuhan menciptakan setiap kita menjadi penyembah bagi Tuhan. Biar setiap hidup kita menjadi penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan hati kita. Naikkan ucapan syukur pagi hari ini. Bahwa setiap penyembahan kita pagi hari ini rindu menantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kuduskan dan layakkan setiap kami Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Ini adalah pujian kami Tuhan. 将赞美和感恩带到你宝座前。 谦卑正色的心，我献上给你。曾着我如今握着，这是恩你的恩典，不舍。 依靠我的力量，神着我握着，单单要来敬拜你，你创造了我，我在。 你的荣耀里，神着我握在你眼中，何等宝贵，将我生命一切献上。
Kami bersatu hati pagi hari ini Tuhan. Kami datang dengan kerinduan. Kami bawa setiap penyembahan kami Tuhan adalah hidup kami yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kuduskan, layakkan setiap kami dalam pujian penyembahan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hidup kami adalah penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, lebih lagi sama-sama katakan, amin. Amin. Kita ada di dalam Pentakosta ketiga. Hari-hari ini kita rindu terus melakukan kehendak Tuhan dalam unity, dalam doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam. Kita akan sama-sama naikkan pujian api Pentakosta. Biar setiap kita terus dipenuhi api Pentakosta ketiga hari-hari ini. 无限切的这一来到，门徒掏出去找一主，同心合一横切祷告，等候天父所应许的，听到天上来的响声。像一声涛风吹过来，有石头如火焰显现，落在众门徒的身上，圣灵充满所信方圆，奇妙能力神奇随着，神奇手可领导全地，阿妹，天苦地福音全天设法，耶稣基督到复活升天，天父这下真理的圣灵，他必永远与我们同在，身体应许如今应验，圣灵常在我们的身上，就必得着属天的能力，在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，一直到地极，做主的神圣传上地高，万国万民，到来归向你，万国正耶稣是弥赛亚，唯一真神，荣耀他极暖。阿妹，这是什么好的日子？天父已降下他的灵，浇灌给凡要受洗的，他的儿女要所意愿，少年人必要见异象。老年人也要做一梦，在天上要显出角色，在地下要显出神者。日头将要变为黑暗，月亮也将要变为水，他儿可为了这将逃，凡求靠主名就必得救。耶稣基督他复活升天，天父赐下真理的圣灵，他必永远与我们同在，神的应许如今已应验，圣灵常在我们的身上，就必得着属天的能力，在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，一直到地极。耶稣基督他复活升天，天父赐下真理的圣灵，他必永远与我们同在，神的应许如今已应验，圣灵将在
照出天地能力，在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，一直到地极。说出地前生创造地道，万国万民，到来归向你，万国称耶稣是弥赛亚，唯一真神，荣耀他今晚。说出地前生创造地道，万国万民，到来归向你。真神，荣耀他今晚。用尽地界山创造地道，万国万民，阿妹，都来归向你。万国真耶稣是弥赛亚，唯一真神，荣耀他今晚，荣耀他今晚。Kita akan sama-sama dengarkan video pengajaran berikut ini. 来，我们一起要宣告第三个无神节。第三个无神节是现代圣灵的大浇灌，并且超越亚述沙节时期的浇灌。第三个无神节是主耶稣再来之前最大也是最后一波的灵魂收割。第三个无神节将兴起耶利米世代，就是被圣灵充满，深爱主耶稣，不妥协于罪，并且以实际行动抢救灵魂的年轻人。第三个无神节从印度尼西亚开始，推动到列国，这运动从东方传到西方，最后要回到耶路撒冷。第三个无神节带下能力，是我们来完成主的大使命。之后主耶稣就要再来，哈利路亚，阿们。Shalom saudara, bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca, ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus. Atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.会堂的家人们平安。以下我们来听这个礼拜的报告。我们会堂每一个星期六下午5点钟有透过 Zoom 的祷告会，
Zoom 的账号是87047087628，邀请家人们一起来参加，一起来祷告。每星期三晚上7点半，我们华语堂还有磐石上的房子，就是生命建造营的课程，也是透过 Zoom， 账号是881487904888，欢迎家人们一起来学习，期盼透过这个课程来帮助我们更明白神的心意，更认识我们的神。我们华语堂每一天都有导读的活动，就是一起来读神的话，用神的话来祷告。还没有参加导读的，可以找Jenny姐妹，手机号码是081587859991。每礼拜四晚上，我们华语堂有很多的小组的聚会，有恩典小组、永恒的爱小组，有成长小组、兴起发光小组，有神之家小组。每星期五晚上还有一个青少年的小组，就是快乐的小组。还没有参加小组的，可以找3点姐妹来报名哦。手机号码是089608369134。我们华语堂所有的线上的聚会，还有礼拜三的课程，都会录在 YouTube 的网站上，账号是 GBI Mandarin Rayon 1C。我们华语堂的奉献有2种方式，第一，可以转账到 BCI 的银行，账号是26702111501，账户的名字是Santi Cristiani， 也可以透过 offer 来奉献，手机号码是089608369134，用金钱来献祭是我们主所悦纳的哦。以下我们要一起来领圣餐，请大家预备好饼和杯，愿神祝福大家。来，我们一起。Puji Tuhan, demikian pengumuman dari gereja kita. Jangan lupa hari ini juga ada perjamuan kudus, boleh semua saling dipersiapkan di rumah-rumah. Juga ada pengumuman tambahan. Ya, Shalom generasi Jeremia Mandarin Service. Hari ini kita juga ada fellowship generasi Jeremia jam 4 sore sampai jam 5. Hari ini dengan tema menemukan pasangan yang dari Tuhan. Saya mengundang semua generasi Jeremia atau yang di sini ada nain-nainnya, mama papahnya juga boleh mengingatkan anak-anak dan cucunya buat join nanti sore ya di generasi Jeremia Fellowship. Pastinya seru banget ya. Thank you. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya rindu setiap kita boleh terlibat dalam setiap kegiatan gereja Mandarin Service. Amin. Kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk masuk firman Tuhan. Sebab Dia layak disembah sampai selama-lamanya. Rong Yao Hui Zhe Kao Di Shen， 天上国度他坐在宝座上，耶稣基督真神，你是圣洁羔羊，唯有你配得敬拜，万民来到你宝座前，诚心谦卑举手匍匐敬拜，同心献上赞美。
尊贵荣耀和能力会都一直到永远。哈利路亚，哈利路亚，靠圣颂扬出生命，一切歌颂你赞美，尊贵荣耀和能力会都一直到永远。哈利路亚！荣耀归于这空的神，天上国度他坐在宝座上，耶稣基督真神，你是圣洁羔羊，唯有你配得敬拜。万民来到你宝座前，将心谦卑，起身匍匐敬拜，同心献上赞美，伟大的罪能神，唯有你配得敬拜。哈利路亚，哈利路亚，高声颂扬出生命，一切歌颂你赞美，尊贵荣耀和能力会都一直到永远。哈利路亚，哈利路亚，高声颂扬出生命，一切歌颂你赞美，尊贵荣耀和能力会都一直到永远。这歌颂你赞美，尊贵荣耀和能力会都到永远，会都到永远，会都到永远，会都一直到永远。哈利路亚！Haleluya. Amin. Silakan Pastor. Shalom Bapak Ibu semua. 各位平安， Selamat pagi. 早上好。 Ya, saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua pagi hari ini. 我今天很高兴可以跟大家见面。 Nah, sebelum saya mulai, saya mau tanya, siapa yang terakhir kali masih sempat ke lantai 12A? Ada? 有在这边的有没有参加过就是12A 的聚会吗？ Ada ya? Masih ada. Oh, Ibu Caroli masih sempat ke 12A ya. Nah, saudara, hari ini saya ingin kita sama-sama mungkin nggak mendengarkan satu pengajaran ya, karena saya hari ini cuma ingin berkhotbah buat saudara. 可能我们今天没有听教导，但是我今天真的要讲道。 Ya, hari ini saya didorong Tuhan untuk langsung menyampaikan aja pesan Tuhan buat setiap saudara apa ya. 然后今天神就是推动我要直接告诉你他的吩咐， Karena itu mari kita sama-sama berdoa. 所以我们大家一起来祷告。 Tuhan Yesus, 主耶稣， kami percaya bahwa gereja berasal dari Tuhan. 我们相信教会是属于你的， Dan alam maut tidak dapat menutup
bahkan menghancurkan apa yang sudah Tuhan bangun. 而且黑暗势力都没有办法拆毁神所建造的。 Karena itu Tuhan Yesus, 因此，主啊， biarlah di masa-masa seperti ini 让在这段日子里， kami diberikan oleh Tuhan satu kasih karunia 你赐给我们恩典， agar kami dapat menjadi seperti panah yang ditarik ke belakang lalu melesat ke depan dengan cepat. 让我们就都是成为就是一把剑，可以拉到后面，而且可以直接往前冲。 Biarlah tahun 2022 menjadi tahun penebusan 让2022年成为救赎的一年， dan menjadi tahun percepatan bagi gerejamu. 对我们每个人都可以加速。 Dalam nama Yesus, 奉主耶稣基督的名， amin. 阿门。 Pagi hari ini saya ingin mengajak kita memperhatikan Lukas pasalnya yang ke-11. 今天早上要大家来注意路加福音第11章， Karena di dalam Lukas pasalnya yang ke-11 ada pesan Tuhan yang saya rasa perlu untuk kita renungkan di saat-saat seperti ini. 因为在路加福音第11章有一些神的吩咐，我们需要思想思考的。 Nah, di dalam Lukas 11, saudara, ayatnya yang ke-24 sampai 26, 在路加福音11章24到26节， nanti Ibu Eki tolong bacakan. 我读新译本的。乌灵去而复返的教训。一个乌灵离开一个人，走遍干旱之地，寻找容身的地方，却没有找到，就说我要回去到我从前离开了的房子。到了之后，看见里面已经打扫干净，布置好了，他就去带另外一个7个比他更恶的乌鬼来进去住在里面。那人后来的情况比以前更坏了。阿门。 Nah, saya coba bacakan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu. 我要读英文本。 Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan rumah itu bersih tersapu tetapi kosong. 在英文本说，他的房子里面全部都是打扫干净了，但是是空的。 Jadi dikatakan rumah itu bersih tersapu tapi kosong. 所以说，那个家就是打扫干净了，但是是空空的。 Sekali waktu ada seorang hamba Tuhan bernama Chuck Pierce. 有一天有一个神的仆人叫 Chuck Pierce， Dia dengan istrinya bergumul untuk memiliki anak. 他跟他的妻子就是一直挣扎要拥有一个孩子。 Bertahun-tahun mereka berdoa dengan harapan mereka bisa mempunyai anak. 他们祷告了好几年，就是有一个希望让他生一个孩子。 Lalu satu ketika Chuck Pierce mendapatkan mimpi dari Tuhan. 终有一天 ，Chuck Pierce 就是从神得到一场梦。 Di mimpinya dia melihat satu rumahnya berantakan. 在他的梦里面看见一个家都是乱七八糟的。 Ya, di mimpinya dia lihat rumahnya kacau, ya, awut-awutan, berantakan. 就是很乱，乱七八糟一栋房子。 Padahal Chuck Pierce ini orangnya sangat-sangat rapi. Dia tuh selalu punya rumah rapi. 其实相反的，Chuck Pierce 这个人是很整齐的，他是很爱干净的人。 Dia tipe orang yang kalau bantal aja posisinya pindah, dia bakal tahu kenapa posisi bantal saya pindah. 他就是一个人，就是他枕头就是移动一点点，他就已经知道了为什么会移动。
Jadi ketika dia dapat mimpi rumahnya berantakan, dia kaget dan dia bertanya sama Tuhan. 当他就是做了这个梦，他的家是乱的，然后不干净的，他就问神 Tuhan, apa pesan Tuhan ini? 神，你的吩咐是什么？ Lalu Tuhan bilang, kamu akan punya anak. 然后神说你将要有孩子， Anak-anak kamu akan membuat rumah kamu berantakan. 你的孩子会让你的家变成很乱。 Kalau kamu nggak menyesuaikan diri dengan doa-doa kamu nggak akan lihat doa kamu dijawab. 如果你没有办法适应你的祷告跟你的习惯，你没有办法看见你的祷告实现。 Kamu memang orangnya rapi, tapi ketika anak kamu nanti lahir, kamu harus siap dengan hal-hal di luar dugaan kamu. 你的本身就是很干净、很爱整齐的人，但是如果你的孩子已经出生了，你就要适应以后将来会发生在你身上的事情。 Lalu Chuck Pierce berkata begini, 然后加克比尔是这么祷告，这么 Tuhan 说： saya lebih memilih rumah saya berantakan, tapi saya punya anak. 主啊，我选择我的家乱七八糟，但是我有孩子， Daripada rumah saya rapi, bersih, teratur, tapi kosong. 比起我的家整齐，然后里面很好、很干净，但是是空空的。 Saudara, iblis selalu mencoba untuk membuat gereja kosong. 弟兄姊妹，魔鬼就是让神的家、教会空空的。 Memang perpecahan, memang pertikaian, memang permasalahan itu bisa datang dari iblis. 是的，有一些争论，有一些挣扎，有一些问题，有一些纷争，能够从魔鬼来的。 Memang tidak menyenangkan kalau lihat pengerja berantem, jemaat berantem, itu nggak enak kelihatannya. 然后看见会有纷争啊，然后同工有时有吵架，是很不舒服的。 Tetapi lebih baik rumah yang agak berantakan daripada rumah yang kosong. 但是比起空的家、乱的家更好。 Ketika Tuhan bicara tentang ayat ini, saya pikir saya udah tahu karena ini ayatnya tentang pelayanan pelepasan. 当神对我说关于这个经文的时候，我以为我已经知道了，因为这个关于就是一直释放的。 Tetapi Tuhan berkata dalam hati saya, enggak, saya lagi bicara tentang gereja yang kosong, rumah yang kosong. 但是神说：“哎，我没有这样跟你讲，我是正在讲关于空的教会、空的家。” Survei membuktikan, saudara, 一个调查出来的结果， bahwa animo jemaat untuk kembali beribadah di gereja turun drastis. 就是会有要参加现场聚会的兴奋，就是下降到很低。 Sekalipun sudah tidak ada pandemi. 虽然将来没有疫情了， Tahu dari mana saya? 我怎么知道的呢？ Kan itu penelitian buat skripsi saya. 因为那是我论文所写的题目。 Jadi saya punya judul skripsi 所以我的论文的题目 intinya bangkitnya pemimpin profetik di masa pandemi. 就是它的结论就是总结就是先知性的领袖要在疫情中兴起。 Dan lewat penelitian itu saya mengerti bahwa peperangan gereja belum selesai sekalipun pandeminya selesai. 然后接着这场调查研究，我就是晓得教会的挣扎还没有结束，虽然疫情结束之后都还没有
就是结束。 Sekalipun virus COVID-19 sudah tidak ada di bumi ini, belum dan tidak menjadi jaminan orang akan kembali datang ke gereja. 虽然就是新冠病毒已经在这个世界消失了，人还不一定要到教会去聚会。 Mengapa bisa demikian? Karena setan memang sukanya gereja itu kosong. 为什么这样呢？因为撒旦本来就是很喜欢教会是空的啊， Setan suka dengan rumah kosong. 因为魔鬼很喜欢空家。 Dan ketika dia bisa membuat gereja menjadi kosong, maka misinya tercapai. 当他能使神的家教会空，那就是他的目的达到了，打中了。 Saudara, Yesus pernah berkata di ayat yang sama, kepadaku diberikan kunci kerajaan sorga. 耶稣曾经说，在神已经赐下给他，就是天国的钥匙。 Apa yang kamu tutup, tidak ada yang bisa buka. Apa yang kamu buka, tidak ada yang bisa kamu tutup. 你开的没人能关，你关的没人能开。 Apa yang kamu ikat, terikat. Dan apa yang kamu lepas, terlepas. 你所捆绑的会被捆绑，你所释放的会释放下来。 Makanya Yesus bilang kepada Petrus, kamu adalah gereja. Di atas kamu aku akan bangun gereja. 然后耶稣对彼得说：“你就是磐石，在这磐石上，我要建立我的教会， Dan alam maut tidak bisa menutupnya. 而且黑暗势力没有办法把它关闭。” Ini adalah waktunya buat kita untuk kembali memakai kunci otoritas itu dan membuka kembali apa yang iblis tutup. 所以这个时候，我们要用这个就是权柄的钥匙来打开魔鬼所关闭的。 Apa yang iblis tutup? 魔鬼关闭什么呢？ Nah, itu yang akan sama-sama coba kita cari tahu hari ini. 现在我们今天要大家一起学习的。 Tapi izinkan saya memperlihatkan kepada saudara sebuah gambar 我要给大家看一个图案， mengenai nasib gereja di masa depan ketika gereja tidak lagi memiliki otoritas. 就是关于教会在末后，如果他没有权柄，如果教会没有权柄， Nanti akan jadi seperti ini. 将来会这样子。 Zaman dulu saudara di Eropa, gereja-gereja menjadi kosong karena jemaatnya memang tidak mau beribadah. 以前在就是欧洲，教会变成空空的，是因为他的会友都不愿意到教会去就是敬拜。 Di gereja banyak di Eropa banyak gereja-gereja, gedung-gedung gereja dijual. 所以在欧洲很多的教会的就是楼房全部被卖掉， Karena udah nggak ada orang yang mau lagi datang ke gereja. 因为没有人愿意到教会去。 Contohnya di Belanda, 比如说在荷兰， Belgia, 就是 Belgia、 Inggris. 英国。 Nah, saudaraku, pada waktu itu kita berkata, ih itu ada kejatuhan rohani namanya itu. 然后那时候我们就说，哎，这是属灵的崩溃呢。 Tetapi sekarang hampir mayoritas gereja tutup. 但是现在就是很多，就是大部分的教会真的被关闭了。 Dan kita berkata bahwa ini kan karena pandemi, Pak. 然后我们就说，牧师，这个是因为疫情啊。 Nanti setelah pandemi juga balik normal. 那疫情过后会就是恢复正常啊？ Padahal tidak, saudara. 其实不是这样， Survei membuktikan seperti itu. 因为调查就是如此说的。
Saudara bayangkan ini diri saudara di gereja. 你想想看，如果这个人就是你在一个空的教会， Dan setan suka sekali gereja-gereja yang kosong. 而且魔鬼非常高兴，如果这样空空的教会。 Pesan Tuhan hari ini buat kita adalah 神的吩咐对我们每个人就是， persiapan adalah sebagian dari iman. 预备就是你信心的一部分。 Ketika kita punya iman akan sesuatu, kita mempersiapkan diri kita untuk hal itu. 当我们就是要一件事情，我们拥有信心，然后我们就为了这个事情、这件事情来预备。 Ketika kita punya iman untuk suatu penuaian, kita mempersiapkan diri kita untuk penuaian. 当我们就是相信我们要有大收割，我们就预备自己；我们有信心，我们就预备自己，为了这个收割。 Ketika kita punya iman untuk sebuah kebangunan rohani, kita mempersiapkan diri kita untuk kebangunan rohani. 当我们对就是属灵兴起有信心的时候，我们就开始预备自己，为了属灵的兴起。 Nah, saudara, yuk kita sama-sama hari ini datang sama Tuhan. 所以今天我们来到神的面前， Dan kita minta, Tuhan, penuhi lagi gerejamu dengan jiwa-jiwa. 然后我们就祷告，主啊，让你的教会可以很多人拥挤在里面， Penuhi lagi gerejamu dengan orang-orang yang rindu untuk menyembah Tuhan bersama-sama. 让你的教会就是充满很多渴慕你的人，来敬拜你的人。 Amin. 阿门。 Mungkin gereja saudara sampai sekarang belum beribadah onsite. 可能你到现在都还在，就是没有办法在现场聚会。 Tapi persiapkanlah diri saudara. Persiapkan dengan berdoa dengan cara begitu. 但是你要预备你自己，你就要这样祷告。 Jangan buka onsite dulu baru berdoa. Sebelum dibuka ibadah onsite, berdoalah Tuhan saat kami mau buka ibadah onsite. Tarik gerakan jiwa-jiwa untuk datang. 所以还没有开始在现场聚会的时候就开始祷告了。主啊，当我开始那个现场聚会的时候，求你来邀请更多的灵魂来。 Amin. 阿门。 Nah, saudara, yang kedua, mari kita baca lagi ayat 14. 现在我们看路加福音11章14节， Lukas 11 ayat 14, silahkan Ibu Eki. 耶稣靠神的能力赶鬼，耶稣赶出一个哑巴鬼，鬼寄出来去，哑巴就说起话来，众人都稀奇。 Ada sebuah cerita tentang seorang hamba Tuhan 有一个故事关于一个神的仆人， sekali waktu diminta untuk mendoakan seorang anak yang bisu. 有一天被人家邀请他为一个哑巴的孩子祷告， Lalu dia mulai tumpang tangan dan dia berdoa, Tuhan sembuhkan anak ini dari sakitnya, lakukan mujizat dalam nama Yesus, jamah lidahnya Tuhan hari ini. 然后他就开始按手，然后说：“主啊，你医治这个孩子，你触摸他的舌头，让他可以说话。你开始触摸他， Tetapi tidak terjadi apa-apa. 但是没有发生任何事。 Lalu Tuhan bilang, itu karena roh bisu. 然后神说，那是因为哑巴的鬼，哑巴的灵， Itu karena roh yang membisukan anak ini. 因为这个有一个灵让这个孩子变成哑巴。 Jadi sakit anak ini bukan sakit genetik, tapi sakit karena roh bisu. 所以这个
孩子的疾病不是因为天生的，但是因为魔鬼、恶鬼、污鬼。 Jadi akhirnya dia berdoa, dia mengikat roh bisu itu, dia mematahkan kuasanya, dan dia mengusir roh bisu itu keluar dari anak itu. 然后他就祷告，然后指着这个污鬼、这个哑巴的灵离开这个孩子， Dan akhirnya anak itu sembuh. 然后这个孩子得医治。 Saudara tahu bahwa ada yang namanya roh bisu? 大家都知道吗？有一个叫哑巴的灵。 Alkitab berkata ada satu roh yang membisukan keluar dari anak itu. 然后圣经说，这个耶稣赶出了一个哑巴鬼。 Nah, roh bisu ini seringkali bekerja tanpa kita sadari. 哑巴鬼就是常常工作的时候，我们都就是意料不到的。 Roh ini membuat kita nggak bisa nyembah Tuhan, nggak ada suara yang keluar waktu kita menyembah Tuhan. 这个哑巴鬼让我们当敬拜神的时候都没有办法出声音。 Roh ini buat kita nggak bisa berdoa, seperti nggak ada suara yang keluar ketika kita berdoa. 这个灵让我们没有办法祷告，好像当我们祷告的时候都没有出声。 Roh ini berkata kepada kita bahwa perkataan kamu tuh nggak mengandung kuasa. Udah, kamu nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah berdoa, nggak usah declare apapun. 然后这个灵就是告诉我们说，你不需要祷告，你不需要说任何事情，因为你的祷告、你说的话都没有权柄。 Kamu nggak usah memperkatakan firman karena kamu itu bisu. Kamu tuh nggak bisa ngomong firman, nggak bisa kamu itu memperkatakan firman. 你不需要说出神的话语，因为你是哑巴的，你没有办法说出神的话语。 Nah, roh bisu ini sekarang sedang menyerang banyak orang. 这个哑巴的灵现在就是攻击了很多的人。 Saudara, saya ingin kasih ilustrasi sama saudara ya. 我给你一个就是假设， Contohnya Ibu Minca deh. 比如说假设明炸， Kalau selama 1 bulan Bu Minca, 如果一个月 tangan Ibu Minca dirantai, 他的手被捆绑起来， mau makan susah 要吃饭很难， karena tangannya dirantai. 因为他的手是被捆绑的啊， Mau melakukan apapun susah karena tangannya dirantai. 他要做任何事情都很难，因为他的手是被捆住的。 Lama-lama itu akan mempengaruhi Bu Minca secara psikologis. 就是久而久之会就是影响明炸的心理的问题。 Awalnya dia berpikirkan cuma tangan yang dirantai. 他本来就说，哎，只是我的手被捆住而已啊。 Tapi lama-lama jiwanya akan sepakat dengan itu. 但是慢慢，他的魂的部分会同意这个事情， Pikirannya akan sepakat dengan itu. 然后他的思想也会同意这件事情， Dan pikirannya mulai berkata, saya dirantai. 然后他的思想会说我被捆绑。 Itulah caranya kenapa pawang-pawang gajah mengikat gajah dengan tali kecil, gajahnya nggak kemana-mana. 那就是为什么很多大象的那个叫练手嘛，对不对？那个就是用小小的绳子把大象捆绑起来，这个大象都不会跑掉。 Karena pikirannya sudah terbelenggu. 因为他的思想已经被捆绑了。 Secara psikologis, ini kalau kita pakai 2 tahun mempengaruhi pikiran kita. 如果我们戴口罩2年，都会影响我们的思想。 Saya kalau keluar masih pakai masker karena kan memang harus jaga diri dan memang harus mengikuti peraturan pemerintah kan.
我如果出去的时候一定会戴上口罩，因为这是安全，然后为了保护自己，而且政府也是这样规定。 Tapi tanpa kita sadar, masker ini mempengaruhi pikiran kita, jiwa kita. 但是不知不觉中，这口罩已经影响了我们的思想，影响了我们的个人。 Karena setiap kali kita pakai masker, pikiran kita langsung berkata ada bahaya di luar. 因为我每次戴上口罩的时候，就开始觉得，在外面有一些危险。 Setiap kali kita pakai masker, jiwa kita akan berkata, hati-hati, di luar sana ada hal yang bisa buat kamu mati. 每次我们戴上口罩的时候，我们的魂部分会说，小心在外面有一些事情会让你死的。 Dan tahun kemarin saya pernah khotbah di Mandarin bahwa secara profetik penutupan masker itu artinya adalah setan sedang membuat gereja untuk tidak bisa berkata-kata. 然后我也是去年有讲过，就是按照先知性戴口罩，就是好像撒旦正在让我们没有办法说话。 Zaman sekarang kalau tenggorokan saudara gatal sedikit, COVID, Omicron. 然后现在啊，你的喉咙一点点不舒服，就开始说那是 Omicron， 那就是新冠病毒。 Hidung agak nggak enak dikit, langsung saudara berpikiran, ini mungkin saya kena. 然后鼻子一点点不舒服，就开始觉得，我打中了，我中了这个疾病。 Kenapa saudara? Karena setan itu suka untuk membelenggu kita, membuat kita terus hidup dalam ketakutan, terus hidup di dalam kekhawatiran. 因为魔鬼本来就是很喜欢捆绑我们，让我们可以活在就是一个很不安的思想、不平安，而且惧怕当中。 Amin. Ada roh bisu yang sedang menyerang gereja, sehingga sekarang jarang sekali ada jemaat yang benar-benar menyembah Tuhan. 有哑巴的灵正在攻击教会，现在很少会有可以真正的敬拜神。 Karena kalau saudara nonton ibadah lewat YouTube, saudara juga nggak ikut nyanyi. 因为如果你借着 YouTube 来看聚会的时候，你也没有跟着唱啊。 Jarang ada orang ikut ibadah lewat YouTube, lalu dia ikut nyanyi. 很少就是参加 YouTube 聚会的人跟着一起唱。 Dan yang kedua, ketika saudara di gereja, saudara beribadah, menyembah bersama dengan saudara seiman, itu atmosfernya berbeda. 然后第二，当我们就是在现场聚会跟一些弟兄姊妹的时候，他的气氛就已经不一样了。 Itulah sebabnya kita harus lebih lagi berdoa di hari-hari ini, karena saya merasa ini sudah seperti pembukaan ke-9 kalau perempuan melahirkan. 所以我就是要各位更多的祷告，尤其是现在这个状况。为什么？因为我觉得这个是好像孕妇已经打开第9集了。 Ini tuh seperti sakit bersalin yang sudah akan segera berakhir, sudah sampai di titik terakhir. 这个好像就是正在生产的痛苦，好像已经达到顶级了。 Dan kita harus benar-benar push lewat doa supaya kehendak Tuhan, gereja Tuhan dilahirkan kembali. 所以我们就要用全力来，就是一直推到真的神的计划、神的旨意成全。 Amin. Amin. Nah, saudara, yang berikutnya coba kita lihat lagi ayat 17, silahkan Ibu Eki. 然后我们现在看17节，耶稣知道他们的心意，就对他们说：如果一个国家自相纷争，就必荒凉；
如果一个家庭自相为敌，就必自然败落。 Yesus bilang kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. 如果就是自相纷争的国家，一定会荒凉啊！ Rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. 一个家庭如果自相纷争的话，为敌的话，一定会败落，会崩溃。 Nah, saudara, menurut penelitian lagi, 按照另外一个调查， pandemi COVID-19 telah menciptakan perpecahan terbesar yang pernah terjadi di gereja. 就是疫情已经造成了教会最大的纷争。 Kenapa bisa terjadi perpecahan? 为什么会造成纷争呢？ Kenapa bisa terjadi tercerai-berai? 为什么就是好像各走各路的呢？ Saya kasih gambar sama saudara ya. 我给你看一个图案。 Ketakutan, kekhawatiran selama 2 tahun itu membuat kita tercerai-berai. 害怕不安，就是让我们就是各走各路。 Mayoritas gereja di masa pandemi kehilangan banyak sekali pengerja-pengerja dan pelayan-pelayan Tuhannya. 就是大部分的教会在疫情中失去了很多的同工，很多的会友。 Dan di beberapa gereja, saudara, bahkan didapati bahwa tim musiknya habis. 在几个教会都已经没有音乐的了，弹音乐的了。 Pengerjanya 50% sampai 70% lebih hilang. 他的同工有50到70%不见了。 Gereja menjadi tercerai-berai dan pada akhirnya Yesus bilang setiap rumah tangga yang tercerai-berai pasti runtuh. 教会变成就是各走各路，然后按照圣经，耶稣说，如果一个家就是这样子，就会败落。 Di Amerika diadakan sebuah penelitian mengenai hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan secara penuh waktu. 在美国有调查关于就是全世界服侍神的牧师， 38% diantaranya memutuskan untuk mundur dari pelayanan. 有38%已经决定了要退后，不要再服侍了。 Bagaimana dengan kita? 我们怎么样呢？ Apakah kita mau tercerai-berai atau kita mau bersatu, kita mau bersepakat, kita mau sama-sama kembali meminta Tuhan untuk memakai kita menjangkau jiwa-jiwa. 我们要就是各走各路，还是我们要一起，然后同心合一祷告，然后恳求上帝来使用我们，来抢救更多的灵魂呢？ Dan yang terakhir, mari kita lihat ayat 21 dan 22. Silahkan Bu Eki. 最后我们看第21跟22节，一个壮汉拿着武器看守自己的家园，他的家财就平安无事。但是一个比他更强的人来了，胜过了他，夺去他所依靠的武器，就把他的家财当作粮物分了。 Setan suka gereja kosong, 魔鬼喜欢空的教会， dan setan juga suka kalau gereja powerless atau kosong kuasanya.
然后魔鬼也是很喜欢，如果教会是无力、没有权柄。 Di masa pandemik kita diajari untuk bisa menerima ketidakberdayaan. 在疫情，我们被教导，就是好像我们要接受这个无力无奈。 Selama 2 tahun kita dikondisikan untuk ya mau gimana lagi. 已经2年了，就是我们被这个情况，好像辖制，然后说我们要怎么办呢？没办法啦， Pasrah aja. 好了，接受吧。 Kita dikondisikan untuk menjadi powerless dan tanpa kuasa, nggak berdaya. 我们就是好像被弄到没有任何的力量，然后好像没有权柄。 Nah, saudara, secara psikologis itu mempengaruhi sekali. 按照心理学的话，这个非常会影响我们，影响我们很大。 Ya, setan terus berkata sama kita, doa-doa kamu nggak ngaruh, kamu tuh nggak berdaya, kamu nggak bisa buat apa-apa buat dunia ini. 那个魔鬼就一直跟我们说，哎，你的祷告无效，你的祷告没有会做任何事情，你没有力量，你没有什么，你什么都没有。 Kamu tuh nggak berguna, kamu nggak bisa apa-apa, kamu nggak bisa buat terobosan. 你没有用，你什么都没有，你没有办法，就是突破成就。 Kamu nggak berdaya, kamu itu lemah. 你很软弱，你没有什么。 Itu yang setan ingin masukkan ke dalam pikiran gereja. 这个就是魔鬼要把它摄入教会的思想。 Saya ingin jujur sama saudara, sejak gereja saya ibadah onsite, perjuangannya luar biasa susah. 我要诚实的对大家说，就是我们在现场聚会的时候，我们的挣扎很多，我们真的需要很大的，就是要争取。 Begitu berat untuk bisa kembali membuat orang mencintai ibadah dan gereja. 很难让人家回到就是爱教会、爱聚会的心。 Dan selalu ada pikiran, ya mau gimana lagi, terima aja, pasrah aja, emang gini. 然后一直有一个思想，就是我们要怎么办了？没办法，接受就好了啦。 Tapi kita tidak boleh lagi punya pemikiran bahwa kita nggak berdaya. Doa-doa kita masih penuh kuasa. Amin. 但是我们要知道一件事情，我们没有办法说，我们不能再说我们没有力量，因为我们祷告是蛮有能力的。 Kalau sudah pakai promosi, sudah pakai diajak, orang masih tetap memang tidak mau untuk datang beribadah kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus bergerak di rumah-rumah dan membawa sebuah kebangunan rohani. Amin. 如果我们已经尽力了，就是邀请人家到教会，然后做了一些的宣传，但是他们不要到教会来，我们祷告让圣灵来动工，让圣灵来打动每个人的心，圣灵来做复兴的工作，在每个家中。 Amin. Amin. Bu Eki nerjemahinnya udah kayak pengkhotbah loh. Kayak fire gitu. Udah kayak semangat gitu, kayak wah keren Bu, saya suka banget itu yang gitu ya. Nah, saudara, saya sudah selesai. 我已经结束了。 Tapi saya ingin membawa saudara untuk kita sama-sama hari ini datang sama Tuhan. 但是我邀请各位，我们大家一起来到神的面前。 Saya mau ajak saudara kita bersyafaat buat gereja kita. 我们要代祷，为了我们的教会，我们代祷。 Kita mau bersyafaat untuk Mandarin. 我们要为华语堂代祷。
Saya mau hari ini kita sama-sama nanti mengarahkan tangan kita ke layar, kita tumpang tangan dan kita katakan, Tuhan kirimkan kebangunan rohani. 然后我们大家一起就是按手在我们的荧幕，然后我们祷告主啊，你让就是大复兴来临， Pulihkan bangsa ini sekali lagi Tuhan dengan cara yang luar biasa. 再一次恢复我们的教会，大大的恢复我们的教会，我们的国家， Sembuhkan bangsa Indonesia. 医治印度尼西亚。 Biarlah minggu ini adalah puncak terakhir dari penyebaran dan setelah itu turun-turun dan habis. 让这个礼拜就是新冠病毒的最高的顶级，然后下个礼拜全部会下降到真的零。 Amin. 阿明， Mari kita datang sama Tuhan. 我们来到神的面前， Kita berdoa buat gereja kita. 我们为我们教会祷告。 Syaradabakata karadabaya syarandaralabaya labaya kata karadabaya syar. Hiradabaka sandaralabaya kashikiorodobo sandaradabaralabalabaya ka. Mari kita berdoa buat gereja kita, buat gembala kita, buat jemaat kita, buat para pengerja. Oh ya labaya shandaralabaya se. Hiradabaya shandaralabaya sa. Kirimkan kegerakan Roh Kudus-Mu Tuhan atas Mandarin. Kirimkan kegerakan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Persiapkan gereja-Mu Tuhan untuk momen-momen di mana akan terjadi sakit bersalin yang terakhir sebelum ada kelahiran. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus hari ini ya Bapa. Kirimkan. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. 降下你的 Hurada 灵，降 bakang 下你 dasaka. Syarada bakata karada baralabayaka syaralabayaka. Kami percaya Tuhan ketika waktu-Mu sudah dinyatakan atas kami. 我们相信当你的时间， Saat Engkau sudah memberikan kepada kami jalan untuk kembali beribadah secara onsite. 当你已经开路，让我们可以在现场聚会， Kami akan melihat penuaian yang jauh lebih dahsyat terjadi. 我们会看见更大的灵魂收割发生。 Kami akan melihat penebusan, redemption yang dari Tuhan. 我们要看到你的救赎，你的救恩。 Kami akan melihat orang-orang kembali datang untuk menyembah Sang Raja bersama-sama. 我们会看见很多人一起来敬拜荣耀的君王。 Saudara, ada satu pernyataan Tuhan terakhir yang Tuhan saruh di hati saya. Dan mari kita sama-sama lihat, Bu Eki tolong terjemahkan dalam bahasa Mandarin. 然后最后，神给我打动我的心、感动我的一句话：谁不能跟我一起，就是违背我。但是，这个。 站在我这边的不站在我这边的就反对我，不跟从一起收取的就是分散的。 Tuhan Yesus bertanya, siapa yang mau mengumpulkan bersama dengan aku? 谁要跟我一同？ Siapa yang mau mengumpulkan benih-benih itu? Siapa mau mengumpulkan jiwa-jiwa itu? 聚集这个灵魂，一起来收集这个灵魂，是谁要呢？ Siapa yang mau bersama Tuhan dan kita mengumpulkan bersama dengan Tuhan? 谁要跟主一起的？然后我们把一些灵魂，就是 Amin. 聚集 Hari ini 过 mari 来， kita sama-sama berdoa. 让我们一起祷告。 Bapak, aku perkatakan dalam nama Yesus. 天父，我祷告，奉主耶稣基督的名， Kami akan mengumpulkan bersama dengan Tuhan. 我们要跟主一起收集。 Kami mau mengumpulkan tuaian itu bersama dengan Tuhan di ladang Tuhan.
我们要一起收集、收割在神的田里面。 Kami mau saat Tuhan datang kedua kali, Engkau mendapati kami sedang ada di ladang mengumpulkan bersama dengan Tuhan. 主啊，我们祷告，让我们在你第二次再来的时候，你看见我们就是在你的田里面，正在来收集灵魂。 Aku minta hari ini urapan yang baru turun atas kami semua, Tuhan. 主啊，我祷告，让你新的恩膏降下在我们每一个人当中。 Ingatkan kami, kami adalah penuai-penuai Tuhan. 提醒我们，我们就是收割的人， Dan kami mau mengumpulkan jiwa-jiwa itu bersama dengan Tuhan. 而且我们要收割这些灵魂，跟你在一起。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati saudara semua. 上帝 Amin 祝福各位。 Puji Tuhan, kita semua sungguh sangat diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Pastor Joseph. Kita akan sama-sama persiapkan masuk ke dalam perjamuan kudus. 感谢上帝，我们被祝福。现在我们要预备要圣餐。 我们每个人预备我们的心，我们要进入圣餐。 Mari siapkan hati kita, kita masuk perjamuan kudus. 我们祷告，主耶稣，我们在这里， Tuhan Yesus, ini kami. 你已经对我们说话， Kau bicara kepada setiap kami. 主，我们知道你的教会要合一， Kami tahu gereja harus bersatu. 我们要与你合一， Kami juga harus bersatu dengan Engkau. 因为你说没有与你合一，就是抵挡你。 Karena Engkau berkata, kalau kami tidak bersatu dengan Engkau, kami melawan Engkau. 主，我们要接受你的命令，你的吩咐。 Tuhan, kami mau Tuhan melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, kehendak-Mu. 我们要收集许多的灵魂，要把更多灵魂带 Kami 到 mau 你。 Tuhan mengumpulkan banyak jiwa-jiwa. 主，我们相信你已经给你的教会给我们权柄， Tuhan, kami tahu Engkau telah memberikan kami kuasa, otoritas. 我奉耶稣的名， Di dalam nama Tuhan Yesus, 没有一个权柄能够夺我们的心。 tidak ada kuasa apapun yang dapat mencuri hati kami. 如果不是主你许可，没有一个权势可以夺取我们的心。 Kalau bukan kehendak Tuhan, tidak ada satupun kuasa apapun yang dapat menarik hati kami. 因为我们的心归向你， Karena hati kami tertuju padamu. 因为直到如今，主你仍然把你的权柄给你的教会。 Karena sampai saat ini pun, Engkau masih memberikan kuasa-Mu, otoritas-Mu kepada gereja-Mu. 哇，主啊，感谢赞美你！ Tuhan, terima kasih. 你在这赐给我们祷告的能力，祷告的权柄，突破 Berikan 祷告 kami 的 kuasa, otoritas di dalam doa 突破祷告的能力。 untuk breakthrough. 感谢赞美你， Terpuji nama Tuhan. 饶恕我们一切的软弱， Ampuni setiap kelemahan kami. 饶恕我们一切的罪。 Ampuni dosa-dosa kami. 我们的谦卑来到你的面前， Kami dengan rendah hati datang ke hadirat-Mu. 我们要进入圣餐， Kami mau masuk perjamuan kudus. 因为主，你要我们圣洁， Tuhan, Kau mau kami kudus. 我们的思想、我们的口、我们的行为
都要圣洁。 pikiran, hati, perasaan, mulut kami. 主啊，我们感谢赞美你， Tuhan kami bersyukur. 你怜悯我们，你饶恕我们， Mari Tuhan berbelas kasihanlah kepada setiap kami. 感谢赞美你， Terpuji nama Tuhan. 感谢赞美你。我当日传给你们的，原是从主领受的， Sebab apa yang kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan. 就是主耶稣基督被卖的那夜，拿起饼来， Dan Yesus pada malam dia diserahkan mengambil roti. 祝谢了就拨开说， Dia mengucap syukur dan memecahkannya dan berkata, 这是我的身体为你们舍的， inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. 你们应当如此行，为的是纪念我。 Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 你们应当如此行，为的是纪念我。 Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 提起我们的饼， Mari kita angkat roti kita. 这饼代表耶稣的身体为你为我破罪。 Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi engkau dan aku. 我们尊敬他， Mari kita hargai, 奉 hormati, 耶稣基督的名一起领受。 dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus。 Terima kasih Tuhan Yesus. 饭后也照样拿起杯来，举起我们的杯， Setelah makan dia mengambil cawan, mari kita angkat cawan di tangan kita. 说这杯是用我的血所立的新约， Dan berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. 你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。 Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 我们手上所举的杯代表耶稣的宝血， Cawan di tangan kita melambangkan darah Yesus, 也是感恩的杯。 yaitu cawan pengucapan syukur. 我们尊敬他， Mari kita hormati 奉耶稣基督的名，我们一起领受。 dan kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya。哦，主耶稣，主耶稣，主耶稣，感谢你，主耶稣，感谢你， Terima kasih Tuhan Yesus. 感谢赞美你， Terima kasih Tuhan Yesus. 谢你扶持软弱的， Mari Tuhan, Kau kuatkan dan Kau topang setiap yang lemah. 我们都要刚强起来。 Untuk kami boleh kuat kembali. 你的子民都要刚强起来， Setiap umatmu menjadi umat yang kuat. 没有软弱的。 Tidak ada yang lemah. 我们要看到你的教会要被复兴， Kami mau lihat Tuhan gerejamu dibangkitkan. 我们要看到你的教会有许多的灵魂要来归向你。 Amin. Kami mau lihat gerejamu ada banyak jiwa-jiwa datang kepada Baik, Seni. Tuhan. Kembali 在这 pada. 里高抹我们的口， Mari urapi bibir kami. 高抹我们的心，我们的思想。 Urapi hati kami, pikiran kami. 我们要宣告，我们是有主耶稣给我们的权柄能力的。 Dan kami mau deklarasikan, kami mempunyai otoritas dan kuasa dari Yesus. 当我们奉耶稣的名，你叫我们宣告的时候，带着权柄能力，必定成就。 Dan setiap kami mengatakannya, mendeklarasikannya di dalam nama Tuhan Yesus, itu pasti jadi, pasti dikenapi. 感谢赞美你， Terpuji nama Tuhan. 华语堂有充满许多的灵魂， Mandarin akan penuh dengan jiwa-jiwa. 那些厌烦的灵出去， Setiap roh yang merasa sudah enek, nggak mau lagi, semua boleh keluar dari Mandarin. 那些使人没有信心的灵出去， Yang membuat iman runtuh keluar 奉耶稣基督的名， dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 神的儿女，华语堂神的儿女都是刚强的军队，
Amin. Dan setiap anak-anak Tuhan itu adalah pria dan wanita yang gagah perkasa. 都是得胜的军队。 Adalah prajurit pemenang. 感谢赞美你， Terpuji nama Tuhan. 感谢你真美善，哈利路亚！ Terpuji namamu. Engkau 感 baik. 谢你主啊，你最美善， Tuhan kau sangat baik. 哈利路亚，哈利路亚。 一切都是你的恩典，一切都是你的恩典，无敌献上赞美感恩，永远我在主恩典中。一切都是你的恩典，一切都是你的恩典，不停献上赞美感恩，永远我在主恩典中。永远我在主恩典中，永远我在主恩典中。Amin. Kita akan sama-sama masuk doa syafaat. Silakan. Mari kita berdoa. Kulabasyakarabalabasyakarabalabasyakarabalabalaba. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Engkau telah memimpin kebaktian pada hari ini dengan begitu dahsyat dan luar biasa. Lanjut, Ci. Tuhan, biarlah kiranya ya Tuhan, setiap firman yang sudah kami dengar sungguh menjadi sesuatu yang dahsyat buat hidup kami. Sehingga ya Tuhan, kami tidak diintimidasi oleh roh bisu Tuhan, tapi kami mau bersandar kepada Engkau dan terus melekat dengan Engkau. Bahkan ya Tuhan, kami rindu Tuhan untuk membawa lebih banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mohon Engkau Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, Pak Yosef Kelly Tuhan. Biarlah kiranya setiap firman, setiap kata yang keluar dari mulutnya, itu adalah suara hati-Mu Tuhan, buat setiap orang yang mendengar ya Bapa. Kau juga berkati Tuhan, urapi seluruh keluarganya Tuhan, supaya apa yang menjadi kerinduan hati mereka Tuhan, Kau juga genapi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mengingat ya Tuhan, hamba-Mu Tuhan, gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko ya Bapa, beserta keempat wakilnya Tuhan. Bapa yang di surga, biarlah kiranya Tuhan, urapan kuasa-Mu, urapan pewahyuan-Mu yang dahsyat, turun Tuhan, turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga semuanya itu akan diimpartasikan Tuhan kepada setiap gembala-gembala rayon Tuhan. Termasuk rayon 1C Tuhan, termasuk hamba-Mu Tuhan, Pak Samuel Gunawan. Engkau juga urapi gembala-gembala kami yang ada di rayon 1C Tuhan, baik Pastor Petrus, Pastor Paulus Tuhan, Pak David Tuhan, Pak Johan Tuhan, dan juga Pak Herlambang Tuhan. Kulabasyakarabalabalaba, juga gembala-gembala cabang, gembala-gembala rayon yang lain Tuhan, di seluruh Indonesia Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, dan kami Tuhan, sedang menantikan Tuhan, Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia Tuhan. Kami percaya itu terjadi di Indonesia Tuhan.
Bahkan ya Tuhan, itu akan terjadi dari timur ke barat dan bukan dari barat ke timur Tuhan. Dan akan merambah ke seluruh bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa lain Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau sangat mengasihi Indonesia Tuhan. Kau sangat mengasihi Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia adalah biji matamu Tuhan. Indonesia adalah kesayanganmu Tuhan. Kami juga saat ini Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, untuk Tuhan Presiden kami Pak Jokowi beserta wakilnya Pak Maruf, amin Tuhan, dan seluruh jajaran Tuhan yang melingkupi pemerintahan Indonesia Tuhan, semuanya Kau urapi, Kau urapi, Kau urapi ya Tuhan. Tuhan saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk pemindahan ibu kota yang baru Tuhan. Bapa ini surga, biarlah Engkau pelancar segala sesuatunya Tuhan. Setiap tokoh Tuhan, kami tahu ada 45 tokoh yang tidak setuju Tuhan. Bapa ini surga, kami percaya Engkau sendiri yang akan menolong Tuhan. Engkau sendiri yang akan mengebaskan setiap Tuhan, setiap penghalang-penghalang Tuhan, untuk ibu kota negara baru dipindahkan Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, Kau urapi Tuhan, Kau urapi ya Bapa, perminyakan di Indonesia Tuhan. Kau berikan Tuhan minyak mentah yang membual-bual Tuhan, yang membual-bual Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia, perekonomian Indonesia Tuhan akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ini akan memberkati seluruh bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa lainnya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga saat ini terus Tuhan berdoa ya Tuhan, untuk COVID-19, untuk Omikron yang masih melanda Indonesia Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, semua yang sakit Tuhan akan menerima mujizat dari Engkau sendiri ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, buat Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Buat Engkau tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Indonesia segera dipulihkan Tuhan. Indonesia akan dipenuhi dengan bangsa yang sehat Tuhan. Bangsa yang maju Tuhan. Bangsa yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Engkau mendengar seru dan doa kami ini Tuhan. Karena kami semuanya panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita mau doa buat orang sakit, Pupi Fandi. Kita sehati semua mendukung ketika kita melihat umat kita lemah, sakit, biar kita mempunyai hati kemurahan dan kasih dari Tuhan turun di atas kita, sehingga doa kita penuh dengan kuasa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami serahkan semua anak-anak-Mu yang di dalam lemah tubuh, di dalam sakit. Kami serahkan kincak Tuhan, Kau pulihkan sendi-sendi dari seluruh tubuh. Semua peredaran darah, syaraf, urat, semua normal kembali di dalam nama Yesus. Kami serahkan Sunarti, Ibu Sunarti yang sudah operasi tulang saat ini, Kau pulihkan dia sehingga dia dapat normal kembali, dapat berjalan dengan baik seperti semula. Kami serahkan Anyong Tuhan, Ibu Anyong yang saat ini kupingnya bermasalah, masih ada infeksi, Tuhan Engkau sembuhkan total. Di dalam nama Yesus kami serahkan Francisca Tendean. Tuhan, saat ini dia dari penyakit emah akut. Tuhan, di dalam nama Yesus Kau jamah seluruh pencernaannya, emahnya sembuh kembali di dalam nama Tuhan Yesus.
kami serahkan Ibu Sietme. Tuhan, Kau pulihkan Tuhan, kakinya, tangannya, bicaranya, semua normal kembali. Tuhan, di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, dia disembuhkan. Kami serahkan kami serahkan sweeping, badannya kaku. Ini sudah. Oh Tuhan, kami serahkan Wee Hyung Tuhan, yang sakit prostat, darah tinggi Tuhan, Kau jamah dia, Kau sembuhkan. Kami juga serahkan Ibu Siching. Tuhan, terima kasih Kau sudah terus menerus pulihkan dia Tuhan saat ini. Tuhan, supaya dia Tuhan perutnya tidak bengkak, semua organnya sembuh total di dalam nama Yesus. Kami serahkan Wenli, autoimun Tuhan, pulihkan dia Tuhan, pulihkan dia. Bahkan tubuh jiwa roh dipulihkan. Kami serahkan Kurnadi, Omikron Tuhan, saat ini Kau pulihkan dia Tuhan. Pulihkan dan jaga setiap keluarganya. Kami serahkan William Tuhan, oh Tuhan, anak cucu dan cicit dari Pak Hendarmin yang kena Omikron Tuhan, jamah dan sembuhkan. Kami serahkan Cinglan dan Sikim, Mekim dan Timi yang kena Omikron. Tuhan, Tuhan Kau jamah, Tuhan sembuhkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Apung, suami dan anaknya kena Omikron, Tuhan sembuhkan, sembuhkan. Kami juga serahkan Harry, Koko dari Timo, Omikron Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Kami serahkan Sunadi dan adiknya yang kena Omikron, Tuhan juga jamah sembuhkan. Kami serahkan Ayen juga kena Omikron, Tuhan sembuhkan. Kami serahkan Felicia yang kena Omikron, di dalam nama Yesus semua disembuhkan. Dan aku perintahkan, aku deklarasikan, hai semua COVID Omikron, keluar dari Indonesia saat ini. Keluar dari Indonesia. Keluar dari setiap umat Mandarin ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami semua ketenangan. Berikan kami pikiran yang positif. Berikan umatmu semua iman. Iman yang percaya kepada Yesus, Tuhan yang melakukan mujizat, keajaiban, dan kesembuhan. Kami percaya Tuhan. Bangkitkan semua umatmu yang dalam kelemahan yang sakit. Kami katakan sembuh semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji namamu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. 我们继续我们的双手。 Ola brahara lo. I decree will play this day and night. Sandatung anim. Anak-anak Tuhan, 回去吧， pulanglah 带着天父给你丰盛的祝福， dengan berkat yang melimpah dari Bapa di sorga. 看见天父的慈爱， Biarlah kasih dari Bapa, 耶稣基督的平安和喜乐， damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus 不 Kristus, 停的恩高大大的充满降下， dan pengurapan Roh Kudus tercurah penuh di atas saudara semua. 直到主耶稣再来， Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, 到永永远远。 sampai selama-lamanya. 哈利路亚，阿门。 Haleluya, amin. Amin. 主耶稣祝福你们， Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Kita- memberkati Pak Tuhan berkati Kelly. semuanya.